السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata syarih Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, katanya wasil'atin wa in kharajat an mahallil fardi wa dhufurin tala wa la yutasamahu bi syai'in mimma tahtahu. Maka bersambung perbahasan berkenaan dengan wajib wa yajibu waslu jami'i ma fi mahallil fardi. Wajib oleh basuh sekalian barang yang pada tempat fardu. Anggota yang fardu dibasuhlah. Kalau dia bawa masuk masalah-masalah berkenaan dengan wajib basuh tu, maka yang seterusnya dia kata wasilatin. Dia panggil wasilatin. Dibaca dengan kasrah lah. As-sil'ah. Baca dengan kasrah as-sil'ah. Sil'atun ni macam daging tambahan ataupun bisul ke, daging lebih lah. Daging tambahan. Dia keluar antara daging dan kulit. Dia keluar antara daging dengan kulit. Tu dia panggil as-sil'ah. Daging tambahan, bisul dan sebagainya. Tu pun wajib basuh lah kalau dia ada di anggota wudu. Wajib basuh atas dia, zahir dia. Wasil'atin, maka ghayah dia wa in kharajat sil'atun an mahallil fardi. Meskipun keluar ia bisu ataupun daging tambahan tadi an mahallil fardi, daripada tempat fardu, yakni tempat fardu yang dibasuh ataupun diusap. Jadi kalau contoh tangan ni ada bisu ataupun ada daging lebih, dia tak keluar daging tersebut daripada sini sampai selangor, contohlah. Maka wajib basuh sampai selangor. Walaupun dia keluar daripada tempat fardu, tapi dia merupakan daging tambahan yang hasil yang tumbuh pada tempat fardu, maka dia wajib dibasuh meskipun keluar daripada tempat fardu. Umpamanya daging dia sampai ke Selangor, seorang ke Melaka, seorang ke Selangor, wajib Melaka basuh. Wa zufurin dan kuku pun wajib basuh, kuku ni. Iaitu pada tangan dan kaki lah. Kalau tangan, kalau kaki, wajib basuh juga. Wajib basuh wa in tala, ghayah dia wa in tala zufurin. Meskipun panjang ia, dhamir mustatir huwa fa'il kembali kepada zufrin. Meskipun panjang ia, kuku tersebut panjang sampai Selangor, daripada sini sampai Selangor panjang, maka wajib basuh daripada sini sampai Selangor kuku dia, meskipun panjang. Panjang-panjang ni walaupun keluar bertempat fardu lah, keluar dah ni. Kalau panjang sampai ke Selangor tu, wajib basuh juga. Sebab dia sebahagian daripada kaki dan sebahagian daripada tangan. Wala yusamahu
Wala yusamahu setengah nuskhah wala yutasamahu. Wala yusamahu ataupun wala yutasamahu, dan tidak diambil dan tidak ditolak ansur akan dia bisyai'in dengan sesuatu mimma tahtahu. Wala yusamahu, tidak di apa tidak saya yusamahu ni ditolak ansur lah, yang ni tidak dimaafkan. Yang ini tidak dimaafkan akan dia, akan sufur tadi, akan kuku tadi, bisyai'in dengan sesuatu, mimma tahtahu, ay mimma sabata, ma mausuliah, takdir silah. Mimma sabata, daripada barang yang sabit ia barang, tahtahu, bawahnya bawah sufur. Jadi di bawah kuku pun wajib basuh, zahir kuku pun wajib basuh. Tidak dimaafkan kalau di bawah kuku tersebut ada kotoran sehingga kira-kira tidak dapat sampai air di bawahnya, tidak dimaafkan. Dengan makna tidak sah kalau dia buat begitu. Wa sya'rin, dan juga bulu juga wajib dibasuh. Wa sya'rin, ni kalau tumbuh kat muka wajib basuh lah. Kalau kat kepala usap sahaja. Begitu juga tadi yang daging tumbuh tu. Sari kot, sari lah. Wa sya'rin, dan sya'rin, dan bulu. Bulu pun wajib basuh, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahir ay fi zahiri, pada zahir, wal batini, dan pada batin wajib basuh. Wajib apa? Wajib basuh. Wajib basuh lah kalau tumbuh dekat mana-mana, kat tangan kau contoh adapun kat janggut ni, kat janggut ni wajib basuh semua zahir janggut, batin selak kalau tebal tu, tebal tu selak, tu lain, tu untuk janggut. Adapun bulu-bulu lain wajiblah belaka. Kalau kat tangan ada bulu lebat, bulu lebat maka wajib juga basuh. Sebab apa? Linudratihi, kerana nadirnya, kerana biasanya nipis je bulu sini, tiba-tiba tebal melajak macam hutan tropika, wajib juga basuh. Kena sampaikan zahiran wa batinan. Wa in kathufa, wa in kathufa sya'run, dan meskipun tebal oleh bulu tersebut, wa tala, dan panjang ia bulu tersebut, tu royah dia atau pada kathufa. Kerana apa wajib basuh? Linuduratihi, tu kata tu, kerana nadirnya sya'rin, yang kathifin wa tulin, wa tawilin, linudrati sya'rin kathifin wa tawilin, kerana nadirnya bulu yang panjang lagi pula tebal. Biasanya tak tebal bulu sini tapi panjang. Macam tu juga bulu kaki tak ada apa sangat sebab dia bukan mahal fardi. Kat tangan lagi kita boleh buat, kat tangan kita boleh buat, ataupun kat muka yang bukan janggut. Maka kena sampaikan juga, walaupun dia tebal, walaupun dia nipis, walaupun dia panjang, sampai ke selangor sekalipun wajib. Kerana apa? Kerana nadirnya. Melainkan janggut, janggut tak apa sebab tak nadir. Janggut biasa memang banyak bulu pun, tu zahir saja kenakan air, hak batin tu selat saja, sunat selat saja. Adapun mandi wajib zahir batin kat janggut. Mandi lain lah, sebab mandi ni janabah lain, ni wudu. Ar-rabi'un, ay al-fardu ar-rabi'u, bermula fardu yang keempat pula, khabar ialah mashu syai'in, menyapu akan sesuatu, idhafat masdar kepada maf'ul. Menyapu, mengusap akan sesuatu, min basyaratir ra'si, daripada kulit kepala. Ni baguslah ibarat ni. Biasanya kata menyapu kepala, ataupun menyapu rambut. Timbul persoalan pula, kalau menyapu rambut dah, kalau tak ada rambut tak payah sapu ke mana? Tak, kena basuh, kena apa, kena sapu kepala kulit tu. Kalau ada rambut, basuh atas rambut yang duduk di dalam kedudukan kepala, sebab yang nak sapunya kepala je muraknya. Kalau rambut ada tak ada, lantak dia lah, cuma kepala. Kalau rambut ada tapi rambut tersebut kita sapu di tempat yang bukan atas kepala, tak sah juga. Kita basuh tu mashu ta'alluq biyadin, dengan tangan, au ghairil yadi, ataupun selain daripada tangan. Ambil kayu tonyoh, ambil sapu tangan sapu, ambil tangan sapu, ambil kaki sapu, semua sah belaka. Hatta al-bayadil muhadhi li'a'la ad-da'iri hawla al-udhuni. Tu hatta, sehinggalah. Sebelum tu kalau yang tadi tumbuh daging tu, kalau dia tumbuh daging atas kepala, kalau tumbuh daging atas kepala,
tumbuh dari atas kepala panjang tu sampai ke selangor contohnya. Maka kata dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarh Minhaj, dan dalam Hasyiah Ali Shibram Malisi ala Nihayatil Muhtaj ila Syarh Minhaj, dia kata kalau seseorang sapu di tempat daging yang tumbuh di kepala tu yang bukan berada di kawasan kepala, maka tidak sah juga. Kias kepada bulu yang kalau panjang, rambut kalau panjang, kita relaikan dia, kita pun sapu dekat tempat yang bukan atas kepala, maka itu tidak sah. Ada kias itu. Ni yang okey, dia kata basuh sapu sesuatu daripada kepala kulit kepala dengan tangan ataupun selain tangan sehinggalah hatta al-bayadi al-muhadhi li a'la ad-da'iri, sehinggalah putih yang berbetulan pada putih yang berbetulan pada bahagian atas ad-da'iri, bahagian atas lingkaran haulal udhuni, di sekitar telinga. Okey, apa dia ni? Ini kawasan kepala. Okey, kawasan kepala mana? Okey, ini kepala lah. Dia buat rayah situ hatta al-bayadi, sehingga putih, tu terjemah lah, putih yang berhadapan dengan yang berhadapan kepada tinggi, kepada bahagian paling atas lingkaran sekitar telinga. Mana dia panggil al-muhadhi al-bayad ni, al-bayad al-muhadhi li a'la ad-da'ir ni, ialah di kawasan ni. Tubik dulu lah. Tubik dulu. Dia ada tubik panjang sikit sini. Tulis dulu. Lepas tu kita terang. Tulis tubik. Tubik ni panjang sikit, tulis kat situ. Tulis qala Abdur Rauf. Abdur Raifi. Tulis situ. Tubik situ qala Abdur Raifi. Raufi. Qala Abdur Raufi fi al-hashiyati شرح الدماء. قال عبد الرؤوف في الحاشية شرح الدماء. Titik tindih المراد به أي البياض ما على الجمجمة. البياض ما على الجمجمة المحاذي لأعلى الأذن. المحاذي لأعلى الأذن. هذا لا البياض وراءها. لا البياض وراءها النازلي عن الجمجمة. اوكي. المتصل بآخر اللحي. Semalam lahyaini, ni lahyi satu ya. بآخر اللحي المحاذي لشحمة الأذن لأنه ليس من الرأس وهو المراد بقول الزركشي. Titik tindih lepas Az-Zarkashi tu, titik tindih la yujzi'u ala al-bayadi wara'aha. Titik wara'aha, habis. Sekali lagi ulang. Qala Abdur Raufi fi al-hashiyati syarh ad-dima'i al-muradu ataupun al-hashiyati ala syarhi ad-dima'i, titik tindih al-muradu bihi ayil bayadu
ma 'ala al-jumjumati al-muhadhi li'a'la al-udhuni la al-bayadu wara'aha an-nazili 'anil jumjumati al-muttasili bi akhiril lahyi al-muhadhi li syahmatil udhuni li'annahu laysa minar ra'si wa huwa al-muradu biqawli az-zarkashi titik titik la yujzi'u 'ala al-bayadi wara'aha. Habis. Pada kata tobik ni, qala Abdul Rauf, berkata oleh Abdul Rauf dalam hasyiah atas syarah ad-dima, dia kata al-muradu bihi, perkara yang dikehendaki dengan dia, dengan apa? Dengan kepala. Ai al-bayadu, yang ini termasuk juga al-bayadu putih, iaitu putih ma al-bayadu, iaitu bermula putih tu ma 'alal jumjulati, ma 'alal jumjumati, apa yang berada di atas tulang. Ya, asalnya jumjumah ni tengkorak, tulang lah, tulang. Al-muhadhi, tulang yang bertepatan, li'a'lal udhun, atas telinga. Mana tulang yang bertepatan atas telinga ni? Ni. Ni lah. Ni. Ni tulang ni. Ni atas telinga. Ni dia panggil al-bayad al-muhadhi li'a'lal udhun. Apa tu? Mana dia? Okey. Ni dia kira kepala juga. Jadi hak ni kira kepala jugalah. Okey. Ni kira kepala. Jadi kalau kita calik sini sah dah. Ni kira kepala. Yang rasa macam keras ni, timbul seketui sini, tulang ni. Ni al-muhadhi al-bayad al-muhadhi li'a'la al-udhun. Kemudian dia kata la al-bayadu wara'aha, bukan putih yang berada di belakang telinga. Yang mana an-nazili, yang berada di bawah, anil jumjubati, daripada tulang hak tadi, bukannya berada di bawah. Al-muttasili, tak habis lagi, tengkorak apa, tulang al-jumjumati al-muttasili, yang bersambung bi akhiril lahyi, pada akhir lahyi. Okey, tulang rahang kan lahyaini. Lahyaini dua, satu lahyun. Ni akhir, bahagian akhir ni. Bahagian akhir ni. Jadi bayad wara al-udhun kena kepada belakang ni. Ni tengkorak ke ni, tapi bawah, belah bawah. Jadi kalau kita sapu sini tak sah. Sapu kepala kat tulang, rasa tulang belakang ni, kat dekat cuping telinga ni, itu tak sah. Tu al-bayad al-muhadhi an-nazili 'anil jumlati al-muttasili bi akhiril lahyi. Dia bersambung dengan akhir tulang rahang ni. Dekat sini, dekat sini tulang ni. Ni bukan kepala. Ni kalau sapu tidak sah. Nampak kedok tau. Li syahmatil udhun. Syahmatil udhun hak ni. Ni syahmatil udhun. Ni syahmatil udhun. Dia ada belakang ni. Yang ni tulang yang ada di belakang syahmatil udhun. Hak tu bukan kepala. Sebab tu dia kata li'annahu laysa minar ra'si, kerana dia bukannya kepala. Wa huwa al-muradu, itulah yang dikehendaki, biqauli Zarkashi, dengan kata Zarkashi, la yujzi'u, tidak sah, 'alal bayad wara'aha, atas, kalau sapu atas telinga, atas putih yang di belakang telinga ni lah, bawah ni. Yang naknya atas ni. Kalau atas ni boleh, bawah ni tak boleh. Tu habis. Tu tobik dia lah. Tu dalam hasyiah i'anatul talibin. Ibarat tu dalam hasyiah i'anatul talibin. Habis. Jadi sekarang ni hatta al-bayadi al-muhadhi li'a'la ad-da'ir hawla al-udhun. Atas ni lah. Atas tadi tu. Wa hatta 'azmihi, dan sehinggalah, itu royah yang kedua. Hatta 'azmihi, sehinggalah tulangnya, tulang kepala. Bila? Idza zahara lah. Apabila zahir ia tulang kepala. Idza zahara ay zahara 'azmuhu. Okey, zahir tulang kepala. Sida hingga macam mana? Terkeluar kulit. Tinggal zahir kepala. Apa tulang? Boleh tak sapu kat tulang tu? Boleh. Duna batini ma'mumatin, tanpa batin ma'mumah, batin bahagian dalam otak. Tapi kalau zahir sampai nampak otak tu, kat otak tu tak boleh lah. Masuk dalam bahagian otak tu, kita sapu situ tak memada, kerana dia bukan kepala. Dia dipanggil sebagai bahagian otak. Habis tu kepala. Au sya'rin, ataupun satu bulu. Ataupun kalau kita tak sapu di kulit kepala, kita sapu kat satu rambut lah, bulu ni sini. Au sya'ratin wahidatin, ataupun
rambut rambut yang satu, sama je. Sya'rin au sya'ratin, muzakkar atau muannas. Fi haddihi, tapi sya'run dengan sya'run tadi, kainin au kainatin adalah ia fi haddihi, pada hadnya. Fi ta'alluq suatu mahzuf, sifat bagi sya'rin. Kainin atau kainatin adalah ia berlaku ataupun ada fi haddihi, fi haddir ra'si, atau tafsir dhamir dah, air ra'si, yakni pada had kepala. Macam mana tu? Dia kata bi alla yakhruja. Macam mana nak kata pada had kepala tu? Ba taswir, ai wa zalika sya'run au sya'ratun wahidatun fi haddi musawwarun. Bermula demikian, zalika sya'run, satu bulu, au sya'ratun ataupun satu bulu, wahidatun yang satu, fi haddihi pada hadnya, had kepala, musawwarun ditaswirkan dia, bi alla yakhruja dengan sekira-kira bahawa tidak keluar ia sya'run tadi, bil maddi dengan memanjangkan anhu, tu la yakhruja bil maddi anhu anir ra'si, pada panjang daripada kepala, min jihati nuzulihi, panjang tu dari sudut turunnya sya'rin. Bila kita leraikan rambut tu, turun kan. Tapi kalau rambut tu turun tu tak sampai keluar pada had kepala, tu boleh lah. Wastirsalihi, dan memanjangkan atau melepaskan akan dia, akan sya'rin tadi, melepas, terurai panjang lah. Nuzulihi turun, istirsalihi menguraikan dia. Bila kita buka, walaupun perempuan dia buka ikat tu, ataupun orang lelaki kan rambut panjang, dia ikat, dia buka ikatan dia tu, rambut dia tu kalau tak sampai keluar daripada had kepala, boleh dia sapu situ. Kalau sampai keluar daripada had kepala, dia sapu dekat had luar kepala, tak sah lah. Fa in kharaja, maka jikalau keluar ia sya'run minha, daripadanya, daripada mana? Tu minha min jihati nuzulihi wastirsalihi. Maka jikalau keluar ia sya'run daripadanya, daripada sudut turunnya dan lerainya rambut tadi. Kalau keluar, yakni keluar daripada had kepala lah, kharaja ay kharaja anir ra'si, minha daripadanya, daripada jihati nuzulihi wastirsalihi, walam yakhruj min ghairiha, dan tidak sama sekali keluar ia sya'run tadi, rambut tadi, min ghairiha, daripada selain daripada jihati nuzulihi wastirsalihi, selain daripada arah turunnya dan lerainya itu. Maknanya kalau dia buka ikatan dia, kalau dia buka ikatan dia, ada yang keluar daripada had kepala dan ada yang tak keluar daripada had kepala. Kita boleh kata fa in kharaja minha, jikalau bila kita leraikan ikatan tu, keluar daripada had kepala, walam yakhruj min ghairiha, dan tidak keluar sama sekali oleh rambut, oleh bulu, min ghairiha, min ghairi jihati nuzulihi. Ada sebahagian yang tak keluar daripada had kepala bila dileraikan, ada yang keluar. Kita buka-buka kan keluar, nak rebang rambut tu. Ada sebahagian tidak, sebahagian ada. Maka macam mana kita nak sahkan sapuan kepala kita? Iaitu sapu pada had rambut yang ada pada had kepala, bukan di luar kepala. Lepas tu dia kata masaha, maka gosok ia, sapu ia seorang, akan ghairul khariji, yakni akan rambut yang tidak keluar daripada had kepala. Ghairul khariji ay al khariji an haddir ra'si, daripada had kepala. Basuh sapu situ. Habis tu dalam bab pada al-khamisu ay al-fardul khamisu, bermula fardu yang kelima ialah khabar ghaslu mudhafu ilaih ar-rijlaini, basuh dua kaki, ma'al ka'baini, serta dua buku lali, mata kaki lah. Ay hala kauni ghasli ar-rijlaini, hal keadaan ghasli ar-rijlaini tu, ataupun tak payahlah, ghaslu tu ta'alluq ma'ah, basuh tu serta al-ka'baini, ghaslu rijlaini idhafat masdar pada maf'ul. Serta dua mata kaki. Mana mata kaki buku lali ni, dia masuk sekali dalam had kaki lah yang wajib dibasuh. Min kulli rijlin, daripada setiap kaki lah. Rijlain ini dua. Adakah memadai satu je? Tak, setiap satu daripada dua tu.
Walau fuqidal ka'bu, oh ya dia pula. Walau fuqida, jikalau dibataskan akan al-ka'bu, akan buku lali, dibataskan makna tak ada. Kalau mata kaki dia tak ada sekali pun, hilang. Dia jenis kaki yang tak ada mata kaki. Tu. Awil mirfaqu, ataupun ataf pada al-ka'bu, ataupun hilang siku. Tu. Mirfaq siku tu kalau tangan lah. Siku hilang, siku tak ada, dia terus straight sampai ke ketiak. Maka u'tubira diambil kira akan naik fa'il qadrul ka'bi awil mirfaq, qadar mirfaq, qadar siku ataupun qadar buku lali itu, ay min ghalibi amthalihi, yakni daripada ghalib misal sepadan al-ka'bi awil mirfaq itu, iaitu menurut orang ramai lah. Menurut orang ramai kat mana buku lali ghalibnya. Menurut orang ramai urufnya kat mana siku. Situ dia sampai situ ya basuh walaupun tak ada siku. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan ni kalau hilang lah. Ni kalau hilang mana tak ada. Okeylah, dia iktibarkan uruf kat mana sepatutnya buku lali dan siku berada. Ni kalau contohnya buku lali dan siku berada di tempat lain yang tak normal. Dia ada atas lagi. Dia ada siku tapi atas ni contoh. Dia bukan kat sini, asal ni. Ataupun begitu juga dengan buku lali. Buku lali ada dekat-dekat paha. Dekat-dekat lutut tu. Macam mana? Adakah wajib dibasuh sampai lutut? Adakah wajib dibasuh tangan sampai sini? Tu khilaf. Tu khilaf ulama. Ada yang kata tidak. Tak wajib basuh sampai situ. Basuh ikut ghalib juga. Kat mana tempat tubuhnya buku lali dan siku pada ghalib, situlah basuh. Pandangan kedua mengatakan basuh juga sampai tempat yang dia ada siku, basuh juga sampai tempat yang ada buku lali, kerana dia ada buku lali dan dia ada siku. Atas pandangan yang kedua ni berlaku khilaf lah pada kalau tergelam hasyafah tu zina. Tergelam hasyafah tu zina. Kalau hasyafah dia sampai sini, satu zakat dia hasyafah aja contohnya. Adakah kalau tenggelamkan separuh daripadanya kepada para perempuan tu tak berlaku zina? Tu khilaf ulama. Ada yang kata ikut uruf kalau hasyafah tekat ni lah, walaupun dia sampai sini. Kalau tenggelam habis semua, zina dia panggil. Ada yang kata tidak, dia kena tenggelam hasyafah sebab hasyafah di sini. Tu khilaf. Bila khilaf situ, maka khilaf lambat hudud juga, kena hudud ataupun tidak. Habis. Kemudian as-sadisu ay al-fardu as-sadisu, bermula fardu yang keenam ialah khabar at-tartibu, ialah tertib ta'alu ala hadhihi al-kaifiyati, atas ini kaifiat. Min taqdimi, lagu mana? Min taqdimi ghasl wajhi, daripada mendahulukan akan basuhan muka. Itu idhafat masdar kepada maf'ul. Ghaslil wajhi juga idhafat masdar kepada maf'ul, iaitu mendahulukan akan basuh akan muka. Fal yadaini falit tartib wa ta'kib, dia panggil. Tartib serta ta'kib. Ta'kib ni segeralah. Segera dengan makna selalu dah. Lepas basuh muka selalu dah tangan. Walaupun tidak mualat lah. Fal yadaini, dan kemudian dua tangan. Ay ghaslil yadaini. Far ra'si, kemudian sapu kepala. Far rijlaini, kemudian dua kaki. Habis. Falau ghasala, maka jikalau basuh ia seorang, maf'ulun bih arba'ata a'dha'ihi a'dha'il wudu'i, akan empat anggotanya anggota wudu ataupun anggotanya anggota ma'an sekaligus. Ma'an bimakna mujtami'an, ay hala kaunihi mujtami'an, hal keadaan seseorang yang basuh tu itu mujtami'an, sekaligus basuhan dia empat, muka, tangan, kepala, kaki, sekaligus. Macam mana nak taswirkan? Iaitu orang tolong ambil air sembahyang kat dia lah. 4 orang, 1, 2, 3, pum, basuh sama-sama. Maka tidak dikira lam yuhsab, ay lam yuhsab ghaslu arba'ati a'dha'ihi, tidak diambil kira membasuh akan 4 anggotanya tadi, illal wajhu. Itu badal lah. Al-wajhu badal. Illal wajhu, melainkan wajah, ataupun illal wajha pun boleh jadi mustasna. Dia boleh dua kan, badal ataupun mustasna. Habis. Kemudian wala yasqutu tartibu, dan tidak gugur oleh tartib itu kabaqiyati. La yasqutu at-tartibu kabaqiyati, ay wa dhalika suqutu tartibi kainun. Takdir suatu mahzum tarak khabar. Wa dhalika, dan bermula demikian suqutu tartibi,
gugurnya tartib itu kainun adalah ia kabaqiyatil furudi seperti baki fardu-fardu wudu yang lain wasyuruti dan syarat-syarat fardu wudu yang lain. La yaskutu, tak gugur dengan makna tidak diambil kira kalau kalau tidak diambil kira kalau terlupa tertib kau, tak tahu tertib kau, tak sah juga. Tu dia kata linisyanin kerana lupa au ikrahin atau kerana terpaksa. Dia buat tak ikut tertib tapi buat tu kerana dipaksa orang yang diancam nyawa. Tak sah juga wuduk dia. Ataupun dia buat tu tak ikut tertib kerana terlupa, tidak sah juga wuduk dia. Kerana apa? Li'annaha li'anna baqiyatul furudi wasyuruti, kerana bahwasanya baqi fardu dan syarat-syarat tu min babi ay kainan, min ta'alluq satu mahzuf khabar li'anna, min babi khitabil wad'i, sebahagian daripada bab khitab wad'i. Khitab ada dua, khitab wad'i, khitab taklif. Khitab taklif haram, wajib, makruh, sunat, harus. Khitab wad'i syarat, sah, mani', batil, sebab 5. Jadi sekarang ni tertib ni tertib pada wudu, fardu pada wudu, syarat pada wudu itu untuk sahkan sembahyang, untuk sahkan wudu dia. Silap, untuk sahkan wudu dia. Jadi sah tak sah ni khitab taklif kan khitab wad'i, khitab wad'i lah. Ni kaedah dia bagi khitab wad'i, meskipun dibuat secara lupa, meskipun dibuat secara dipaksa orang, tidak sah juga. Kalau dia membabitkan sah batal, maka sah batal ni khitab taklif, khitab wad'i. Dan dia melibatkan rukun tertib ni sebahagian daripada rukun wudu. Yang ini dengan makna kalaulah tertib tak ada, tidak sah wudu tersebut. Maka tidak sah makna batal sah ni hukum wad'i, maka tidak sah juga. Afada dhalika ay dhalika al-madhkura, memberi faedah ia akan demikian tersebut oleh fa'il Ibnu Hajar. Afada ta'alluq fi tuhfatil muhtaji, lagi tak tuhfatul muhtaj, dia mari kitab besar. Qala Ali telah berkata ia oleh Ali al-Muniri, ay al-mansubu ila al-Muniri, yang dinisbahkan kepada Munir, fi tuhfatil wafiyati, dalam kitab tuhfatul wafiyah. Dia kata khitabut taklifi, bermula khitab taklif itu khabar muta'alliqun, bersangkut paut ia khitab taklif ta'alluq bi af'alil mukallafina, dengan perbuatan mukallaf, wa ghairihim wa ghairi af'alil mukallafin, wa ghairihim wa ghairil mukallafin, dan juga bersangkut paut dengan perbuatan selain mukallaf. Mana selain mukallaf? Kasibyani ay wa dhalika, takdir satu mahzuf mubtada khabar, wa dhalika ghairul mukallafina, bermula demikian bukan mukallaf itu, kainun adalah ia kasibyani, seperti budak-budak, mereka bukan mukallaf. Ataf wal majanina, dan orang-orang gila. Majanina wal wal majani mafa'ila, majanini sebab ada alif lam. Melainkan kita ambil pandangan yang mengatakan mamnu' nasarah juga meskipun ada alif lam. Ada juga pandangan gitu. Wal majanini lah, wal bahaimi, dan juga binatang-binatang, wasahina, dan juga orang-orang yang lupa. Orang yang lupa bukan mukallaf, tapi tetap juga muta'alliqun bi af'al mukallafin. Wa ghairihim ay wa ghairi al-madhkurina, dan selain daripada yang tersebut itu, minas sibyani wal majanini wal bahaimi wasahina. Itu khitab taklif. Jadi khitab taklif bersangkut paut juga dengan perbuatan mukallaf ataupun bukan mukallaf menurut Syekh Ali Al-Muniri rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau yang ghairul mukallaf ni, wala yushtaratu fihim ay fi ghairil mukallafina, tidak disyaratkan pada mereka itu bukan mukallaf tu. Tidak disyaratkan naib fa'il ilmu mudhaf ilaih al-mukallafi, pengetahuan sebagai orang mukallaf, tak wajib sebab mereka bukan mukallaf.
Mana boleh binatang nak sama ilmu dengan mukallaf? Mana boleh orang gila nak dapat pengetahuan macam mukallaf? Sibyan nak dapat pengetahuan macam mukallaf? Orang yang lupa dapat pengetahuan macam mukallaf sebab dia lupa. Walihada, walihada, dan kerana inilah, walihada ay walihada kaunil ولهذا أي ولهذا كون خطاب التكليف متعلقا بأفعال المكلفين وغيرهم. Sampai situ. ولهذا, dan kerana inilah كون خطاب التكليف متعلقا بأفعال المكلفين وغيرهم يجب إعادة الصلاة. Wajib oleh mengembalikan akan naib fa'il pula idhafat masdar pada maf'ul, mengembalikan akan sembahyang ala man shalla, atas orang yang sembahyang ia orang binajasatin dengan ada najis. Binajasatin ay biwujudi najasatin, dengan adanya najis. Walam ya'lamha, waw tu wawul hal, jumlah hal tu sahib hal kepada dhamir mustatir shalla yang kembali kepada man syartiyah. Walam ya'lamha, hal keadaan tidak sama sekali mengetahui ia manha akan dia akan najasah tu, dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Lepas tu baru dia tahu. Oh, aku semayang lah kat najis. Wajib ulang tak? Wajib ulang. Kenapa? Kerana najis ni berkait dengan apa? Sah batal. Najis ni berkait dengan sah batal. Lagi pula najis ni merupakan mani'. Pencegah, mani'. Tu masuk khitab wad'i tu. Dia itu mani'. Bila mani', maka misal aku paut dengan perkara yang khitabul wad'i, maka meskipun dia itu tak tahu, tak dimaafkan juga. Mesti dia kena ulang semula. Mesti dia kena ulang semula. Binajasatin. Dia tak tahu tu. Au salla, ataupun seseorang sembahyang ia oleh seseorang muhdithan ay hala kauni man salla, hal keadaan orang yang sembahyang itu muhdithan, dalam keadaan berhadas. Yadhunnu, orang yang berhadas tu sifat yadhunnu taharata, yang zon ia muhdith. Orang yang berhadas itu akan maf'ul bih at-taharata, akan suci. Dia semayang tapi sangka suci, aku suci lagi ni. Lepas tu bana, pahmayang bana, jelas kata oh aku ni dalam keadaan hadas. Maka hak tadi semayang tu sah tak? Tak sah, kena ulang balik. Tu kerana at-taharah syarat kepada semayang sah, dan hadas itu ialah manik kepada sahnya semayang. Maka kena hilangkan lah manik tu. Ada manik tak sah lah. Kalau ada syarat, sahlah ibadat tersebut. Ada mani', tak sahlah ibadat tersebut. Sah tak sah, mani' syarat tu, itu berkait dengan khitabul wad'i. Habis. Kemudian, ini disebabkan mereka itu, selain daripada mukallaf itu orang lupa, orang yang tak tahu, orang yang budak-budak, termasuk juga khitab taklif, berkait juga khitab taklif, maka walaupun mereka dikhitabkan dengan khitab taklif, tapi tak disyaratkan pengetahuan mereka macam orang mukallaf, sebab mereka dalam keadaan kurang. Orang gila, orang budak-budak, binatang lagi lah, tak baca apa binatang tu. Ini saya sebut tu, nak kata bukan mukallaf itu. Wasahin, orang lupa, begitu juga orang jahil. Cuma kecuali adalah bahagian-bahagian jahil tertentu yang dimaafkan. Ada kebanyakannya yang tak dimaaf pun ada juga. Walaupun jahil yang ma'zura. Maka dia kata, apa itu khitab wad'i? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wahuwa, dan bermula dia khitabul wad'i, ialah khabar ja'lu syai'i, menjadikan naib fa'am maf'ul bih, idhafat masdar pada maf'ul, menjadikan akan sesuatu sababan maf'ul bih bagi ja'lu, menjadikan sesuatu itu sebab, ataf au syartan, ataupun syarat, au mani'an, ataupun mani'. Ada lagi lah sahbatah, titik. Fan najasatu, maka bermula najis itu min qabili ma ju'ila mani'an min ijza'is salati. An najasatu min ta'alluq satu mahzuf taqdiruhu kainatun, ay fan najasatu kainatun, maka bermula najis itu adalah ia min qabili ma ju'ila, daripada sudut barang yang dijadikan akan dia akan barang. Dhamir mustatir huwa, balik kepada ma naib fa'il, dijadikan akan barang itu
maf'ul bih ju'ila. Mani'an dia muta'addi dua maf'ul lah. Mani'an akan sebagai mani'. Mani' ta'alluq min ijza'is salati, penghalang daripada kesahihan dan diterimanya sembahyang tersebut. Jadi najasah ni mani'. Jadi kena hilangkan mani' baru sah sembahyang. Ada mani' tak sah sembahyang. Jadi walaupun dia itu lupa, dia tak tahu adanya najis, maka tidak sah juga sembahyang, dia kena ulang balik. Kerana dia khitab wad'i, lagi pula walaupun dia lupa tu, dia bukan dalam keadaan bukan mukallaf, tapi dia muta'alliqun bi af'al mukallafin. Muta'alliqun bi af'alil ghairil mukallafin. Apa dia? Khitab taklif. Dia berkait dengan khitab taklif sebab dia melakukan suatu perbuatan. Namun dari sudut khitab wad'i, dari sudut namun dia sebagai orang yang bukan mukallaf sebab lupa, dan ini bersangkut paut pula dengan khitab wad'i, maka kena ulang semula. Juga. Tu ya. Cantik ni kaedah ni. Ni biasanya kita tak besar je ni. Ni nukil sini weh. Ni bahjatul wasail je. Famani'iyatun najasati, maka bermula mani'iyah. Dia panggil famani'iyatu, bermula bangsa mani'. Itu. Bermula bangsa mani' najis. Famani'iyatun najasati khabar, hukmun ialah hukum. Okey. Penghalangnya najis itu sebagai penghalang. Itulah senang. Hukmun ialah satu hukum, sifat. Wad'iyun ialah hukum wad'i. La syar'iyyun ay la hukmun syar'iyyun, bukannya hukum syar'i dah. Najis tak najis ni, terhalangnya najis ni ialah khitab wad'i. Ketetapan Allah yang berkaitan dengan perintah. Dia panggil khitab wad'i ni berkaitan dengan ibadat tu sendiri. Khitab wad'i, khitab syar'i dari sudut ada dari sudut haram, halal, wajib. Sembahyang wajib. Sembahyang wajib. Wuduk wajib kalau nak sembahyang. Tapi nak sah wuduk tu mesti kena ada syarat-syarat dia. Mesti kena hilangkan penghalang dia. Manik mesti tak ada. Mesti ada sebab dia kenapa kita wuduk. Dan macam mana boleh sah wuduk tersebut? Tu hukum wad'i. Hukum syar'inya wajib wuduk kalau nak sembahyang tu ya. Kalau tak ada wuduk tapi sembahyang, hukum dia haram. Tu hukum taklif, beza tu. Hukum wad'i nak mengesahkan dan macam mana kita olahkan, kita buat wuduk tersebut jadi baik. Allah suruh wuduk ya. Rasulullah suruh wuduk ya. Macam mana wuduk tu boleh berlaku dengan baik? Tak ada manik, ada syarat, ada sebab, ada sah. Okay? Kalau ada manik maka batal, tak sah. Okay? Habis. Tatimmatun ay hadha kalamun mutimmun lima qablahu. Bermula ini satu kalam, hadha kalamun, bermula ini satu kalam, mutimmun yang menyempurna ia kalam, lima qablahu, pada barang yang sebelumnya. Kata apa? Syurutul wudu'i, maka bermula syarat wudu itu khabar asyaratun 10. Dia pun sebutlah syarat untuk mengesahkan wudu. Syarat untuk mengesahkan wudu. Wa nazamaha, dan telah buat nazam ia, ataupun wa nazzamaha, dan telah membuat nazam ia akan syurutal wudu'i itu oleh fa'il ba'duhum ay ba'dul ulama'i min bahri tawili. Nazzama ta'alluq min bahri tawili, daripada bahar tawil. Mana bahar tawil? Fu'ulun mafa'ilu, fu'ulun mafa'ilu. Syurutu wudu'il mar'i 10 fahakaha murattabatun fi tayyi syi'rin muhadzabi hudatun wa tamyizun wa faqdu nifasiha wa haydin wa dhi man'in kashum'in murakkabi wa ma'un tahurun wa i'tiqadu faridatin wa irfanu kayfin ma tahaqquqin mujibi kadzaka dukhulul waqti lakin khussadha bidhi hadathin qaddama 'inda taqarrubi. Tu dia punya bahasa tauhid. Kata apa?
syurutu wudu'il mar'i ashrun fahakaha. Syurutu bermula syarat-syarat. Mudhafu ilaih. Al-wudu'i wudu', al-mar'i mudhafu ilaih. Wudu' seseorang, khabar. Ashrun, ada 10. Lahum ka'asyaratun. Ini darurah syai' lah. Sebenarnya asyaratun lah. Fahakaha tu ialah satu istilah kata fahakaha ay fantabih, maka peringatlah ia oleh kau. Murattabatun. Murattabatun. Murattabatun khabar kedua lah. Apa? Sifat asyrun, 10 yang tersusun. 10 yang tersusun, ia 10 tu fi tayyi syi'rin, dalam kandungan syair, muhadzabi, yang disucikan, yang dibersihkan. Ini macam kitab Al-Muhadzab, kitab Tahrir tu menyucikan, menyaring dia panggil, setelah disaring lah. Hudatun, mana dia 10 tu badal. Hudatun ataf, wa tamyizun ataf, wa faqdu mudhafu ilaih nifasiha. Hudatun wa tamyizun wa faqdu nifasiha. Hudatun hidayah. Apa hidayah tiba-tiba sekali lagi dia ada syarah lah. Hudatun makna Islam. Wa tamyizun, dan tamyiz mestilah mumayyiz. Kalau tak mumayyiz tak sah. Ibadat budak-budak mumayyiz dan ke atas saja yang sah. Yang tak mumayyiz tidak sah. Fi tayyi, pada kandungan syi'rin, mana tadi? Wa faqdu nifasiha. Faqdu nifasiha, nifasil mar'ah. Itu tak ada nifas lah. Wa haidin, dan atah pada nifasiha, ay wa faqdu haidin, dan tak ada haid. Wa dhi man'in. Wa dhi man'in. Dan juga faqd atah pada nifasiha juga, ay faqdu dhi man'in, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, yakni penghalang wuduk nak sampai ke kulit. Kasyum'in, seperti mana lilin. Murakkabin, yang tersusun, yakni bertompok lah. Lilin yang bertompok. Mana bila bertompok di tempat mahalul fardhi, nak kena air tak boleh. Tak masuk lah, tak sampai. Itu satu. Kemudian wama'un tahurun, wa'tiqadu faridatin, dan air sifat ya tahurun, yang suci, air tahirun lah. Tahur dengan makna suci, menyucikan. Tahirun makna suci, mutahhirun menyucikan. Kalau tahurun bermakna tahirun wa mutahhirun. Wa'tiqadu faridatin, dan mengiktikadkan akan fardu, yakni kita tahu mana fardu, mana sunat. Mana tahu mana sunat, ataupun kita i'tikad semuanya fardu, boleh juga. Ataupun kita i'tikad ada fardu ada sunat tanpa ta'yin pun boleh juga. Wa irfanu kaifin ma tahaqquqin mujibi. Wa irfanu, dan mengetahui kaifin, yakni kaifiyatil wudu, mengetahui akan kaifiat wudu. Ma yakni ma'a tahaqquqin, serta nyata. Mujibi, perkara yang wajib. Serta nyata, cerak elok lah benda yang wajib dalam wuduk tu apa. Macam mana nak berwuduk, dan benda yang wajib dalam wuduk tu apa dia. Kena tahulah. Makna kena ada ilmu sebelum amal. Itu saja. Kadzaka dukhulul waqti lakin khussada. Begitu juga masuk waktu, lakin khussa, tetapi masuk waktu ni disyaratkan khusus. Za, iaitu yang mempunyai, bizi hadathin, iaitu dikhususkan za ni orang, seseorang yang tertentu lah. Macam mana? Bizi hadathin, pada orang yang berhadas, yakni orang yang salasil baul ke, salasil rih, salasil wadi, salasil madhi, tu mahadah tu. Qaddama, sungguh. Dama inda takarrubi. Dama di sini mana tetap. Qaddama, sungguh. Ini sifat bagi hadathin. Orang yang punya hadas, qaddama, yang senantiasa ia hadas. Inda taqarrubi, tatkala mendekatkan diri pada Allah, ini tatkala ibadat. Molek syair ni. Syarat sah wudu ada 10, semua ada 10 sini. Kemudian kata syarih rahimahullahu taala, syarhu 725 baru, masya-Allah, cepatnya aku baca. Syarhu dhalika, ay syarhu dhalika syi'ri, bermula syarah demikian syair. Bermula syarah demikian syair ialah
Al-hudatu bermula, hudah itu huwa dhamiru faslin, al-islamu khabar, al-hudatu mubtada, jumlah tu jadi khabar syarhu. Ialah al-islamu, ialah Islam, hudah tu. Wa tamyizu, dan bermula tamyiz. Tamyiz mendatang apa? Tamyiz tu ialah huwa, bermula dia tamyiz itu ialah huwa tu dhamiru faslin, boleh? Ma'rifatu khabar, ma'rifatu at-taharati mudhafu ilaih, idhafah masdar pada maf'ul. Mengenal pasti atau mengetahui akan suci minan najasati, suci daripada najis, bil ma'i ay bisti'malil ma'i, dengan menggunakan akan air. Yang pertama ialah syaratnya ialah Islam. Kedua ialah tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz tu ialah mengetahui suci daripada najas dengan air, bisti'mal ma, iaitu dia boleh basuh berak sendirilah. Banyak topik tamyiz ni, ada yang kata makan minum sendiri, ada yang kata boleh tengok mana mudarat mana manfaat sendiri, ada yang kata boleh cuci berak sendiri. Itulah ni. Wa faqdun nifasi. Okey, tu yang ketiga. Yang pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga wa faqdun nifasi, dan tak ada nifas. Wa faqdun nifasi, dan bermula tiada nifas tu. Faqdu asalnya kurang mana tak ada lah. Bermula tiada nifas itu huwa dhamiru faslin, antakuna khabar. Antakuna ta'wil masdar jadi khabar, ay kaunu al-mar'ati, keadaan perempuan itu, tahiratan, khabar takun, dalam keadaan suci. Suci, tahiratan, ta'aluk minan nifasi, daripada nifas. Titik. Tu dia panggil sebagai syarat sah wuduk yang ketiga. Makna kalau dia berwuduk atau nifas, hukum dia haram. Wa faqdul haidi, dan bermula tiada haid itu huwa dhamiru faslin, antakuna ta'wil masdar jadi khabar. Antakuna, bahawa adalah al-mar'atu, isim takun, perempuan tersebut, khabar, tahiratan, suci ia, tahiratan ta'lumin minal haidi, daripada haid. Itu yang syarat keempat. Syarat kelima pula, wa faqdu dhi man'in, dan bermula tiada yang mempunyai halangan, tiada yang mempunyai pencegah. Dhi mudhafu ilaih, man'in mudhafu ilaih, dhamiru faslin huwa ialah adamu khabar, adamu ma yamna'u wusulal ma'i, tiada barang yang menegah ia barang, dhamir mustatir huwa aik pada ma yamna'u silah ma. Tiada menegah ia ma wusulal ma'i, akan sampai air, usul ta'alu ilal basharati, kepada kulit. Jadi tidak ada pencegah ataupun penghalang. Kalau ada pencegah penghalang seperti lilin tadi dia kata, maka tidak sah wuduk dia. Kalau asal tak ada masalah. Contoh dia, macam mana nak tahu penghalang ataupun tidak? Dia berjirim, tu ya. Dia berjirim lah, sama ada cair ataupun solid. Tapi kalau lepas kita dah buang benda tu, masih ada lagi sisa-sisa dia, tapi dia bukan berjirim dah, tapi melekat kat tangan, tu tak ada masalah. Contohnya impeng lah, impeng yang tidak berjirim. Nak tahu impeng tu tembus kulit ke tidak, kita tengok boleh kikis tak. Kalau boleh kikis, mana ada jirim. Kalau boleh kikis, mana ada jirim. Liquid contohnya kita boleh kikis, tu makna ada jirim lagi lah. Tak sah lah wuduk tu kalau kita letak wuduk situ. Jadi kalau impeng tu kita goyang-goyang, tidak ada jirim, ada tangan kita saja, maka itu sah wuduk, tak nak salah. Sebab itu bukan jirim, dia kena jirim. Tapi kalau minyak rambut, dalam kitab Fathul Mu'in sebut minyak rambut, ada minyak, sah tak kita sapukan air di atas minyak tu, ada atas kepala tu, sebab ada minyak, sah juga. Sah. Dia panggil duhnun minyak lah, sah juga. Ataupun minyak dekat tangan ke, sah juga. Tu kemudahan diberikan oleh syarak. Macam itulah, itu dia punya dhabit dia. Nak tahu nak sah ke tidak basuh tadi, dia boleh kikis ke tidak, dia ada jirim ke tidak. Jadi apa-apa yang ada jirim atas tangan, atas muka, atas tempat-tempat fardu, kalau kita basuh tempat tersebut, dia tidak akan diserat air. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi?
Dia bagi contoh kasyum'i ay wadhalika ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati kainun. Habis itu ya. Wadhalika, dan bermula demikian, ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati kainun adalah ia kasyum'i, seperti mana apa? Seperti lilin, wal wasakhi, dan seperti daki. Daki sifat, alladhi, yang mana daki tersebut, bil dhufri ay alladhi thabata, takdir silah. Alladhi, yang mana, thabata, yang sabit ia alladhi ta'alluq pada thabata bil dhufri, pada kuku. Pada mana? Pada kuku. Ini atas pandangan mu'tamad lah. Atas pandangan dhaif yang dikelola oleh al-Imam al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, dia kata tak batal. Dia kata sah saja daki di bawah kuku ni. Warramasi, dan juga ar-ramasi, tahi mata. Alladhi, yang mana ar-ramasi sifat tu, bil aini ay alladhi thabata bil aini, yang mana sabit ia tahi tu, alladhi tu, bil aini, pada mata, sama ada di hujung atau di dekat hidung. Dalam kitab-kitab Asyiah dia akan kata lah, sama ada di dekat-dekat hidung, iaitu di sini, ataupun di hujung ni. Jadi kena pastikan sebelum wuduk, tambah-tambah kita bangun tidur, dia kena sapu, bagi cuci habis dulu. Tahi mata ni ada yang kerah, ada yang cair, bagi semua hilang dulu, baru kita ambil wuduk sah. Kalau tidak sah. Itu saja. Wal ma'u tahuru, syarat keberapa tu? Tak ingat dah. Islam, tamyiz, mumayyiz, faqdun nifas, faqdul haid, patu faqdu dhi man'in. Yang keenam ialah wal ma'u at-tahuru, ialah air yang suci. Yang keenam, air yang suci, yakni at-tahur bermakna tahirun wa mutahhirun. Alladhi, mana? Huwa habis titik. Kemudian apa dia? Ma'ut tahur wa huwa, dan bermula dia ma'ut tahur khabar. Alladhi, ialah yang, yarfa'u, ialah yang mengangkat ia yang, alladhi maf'ul bih al-hadatha, akan hadath. Air yang boleh mengangkat hadath besar, iaitu apa? Air mutlak lah. Air musta'mal tak boleh, air najis tak boleh, mutanajis tak boleh, air musyammas boleh tapi makruh. Itu ya. Wa'tiqadul fardiyati, itu yang ketujuh pula. Syarat yang ketujuh wuduk, iaitu beriktiqad akan bangsa fardu. Apa dia? Huwa, bermula dia sila i'tiqadu mubtada, al-fardiyati mudhaf ilaih, huwa dhamiru faslin, alla ya'taqida ta'wil masdar, jadi khabar bagi i'tiqadu, ay adamu i'tiqadihi bil fardi as-sunnata. Huwa alla ya'taqida, bahawa tidak beriktiqad ia seorang, bil fardi, ta'alluq ya'taqida pada bil fardi, pada perkara fardu itu, maf'ulun bih as-sunnata, tidak mengiktikadkan basuhan fardu tu sunat. Adapun mengiktikadkan basuhan sunat tu fardu, tak ada masalah. Atau mengiktikadkan fardu sunat ada dalam wudu tapi tidak ta'yinkan. Kerana kalau ta'yinkan takut salah, tak ta'yinkan boleh, tak ada masalah, yakni pada orang awam. Ada setengah kata pada orang awam, ada setengah ulama kata pada orang alim sekalipun. Jadi khilaf lah tu. Tak apalah. Liyumayyizal fara'idha, supaya apa? Dia tidak i'tiqad fardu akan sunat. Liyumayyizal fara'idha, supaya membeza ia seorang, ta'alluq maf'ul bih al fara'idha, akan segala yang fardu. Minas sunani, daripada sunat-sunat, segala sunat-sunat, untuk bezakan. Yumayyiza ta'alluq min. Li'alla, kerana apa? Illatu li'illatin, dia panggil. Tadi dia kata kenapa kita tidak beriktikad fardu tu sunat? Liyumayyizal fara'idha minas sunani. Bukan. Kenapa kita i'tikad fardiyah? Liyumayyizal fara'idha minas sunani. Kenapa kita kenapa nak ni ilat atas ilat. Kenapa kita nak bezakan fardu daripada sunat? Li'alla yaltabisa, tu illatun li'illatin, ilat atas ilat. Li'alla, supaya tidak adalah yaltabisa, li'alla yaltabisa, asalnya li'an la. Ni jadi li'alla lah. Kerana bahawa tidak semabul ia, tidak samar ia seorang, akan maf'ulun bih hadza, akan ini, ay hadzal hadzal fardi, hadzal fardha, akan ini fardu, bihadza ay bihadza sunnati, dengan ini yakni dengan ini sunat. Ataupun bihadza ay bihadza al-masnuni, dengan ini yang disunatkan. Hadza ay hadzal fardha, akan ini yang fardu. Tu
Jadi kena bezakan antara yang apa nama tu, kena bezakan antara fardu dengan sunat dengan tafsilan yang tadi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dia kata wa irfanul kaifi. Tu wa irfanul kaifi yang ke-8. Wa irfanul kaifi, dan bermula mengetahui kaifiat itu, huwa adalah ia, ay ya'rifa, bahawa mengenal ia seorang, maf'ulun bih, kaifiyatahu, akan kaifiatnya, ay kaifiyatal wudu'i, akan kaifiat cara wudu, fayuf'alu, maka diperbuatkan akan dia, akan wudu itu, ala wad'ihi asy-syar'i, atas wad'ihi, atas perletakannya wudu asy-syar'i, yang bangsa syarak, sifat bagi wad'ihi. Yang ni sesuai dengan ketetapan syarak dah. Sebab tu wajib tahu. Sebab tu kita nak amal tu benda mesti kena ada ilmu baru betul. Habis wa tahaqququl mujibi, yang ke-9 pula, tahaqququl mujibi, nyata, bermula nyata ceraknya sesuatu yang diwajibkan itu. Apa dia? Wahuwa, dan bermula dia tahaqququl mujibi, ialah wujudul hadathi. Tu Yang ni wa tahaqququl mujibi ni bermula nyata yang mewajibkan, yakni yang mewajibkan wuduk lah. Jadi syarat sah wuduknya ialah nyata wajib wuduk. Apa nyata wajib wuduk? Iaitu sesuatu yang nyatakan kenyataan ataupun terjadinya sesuatu yang mewajibkan wuduk. Apa? Wahuwa, dan bermula dia tahaqququl mujibi, ialah wujudul hadathi, iaitu ada hadas. Ada hadas. Sebab itulah ada sebahagian ulama mengatakan kalau nak tajdidul wuduk tak sah niat angkat hadas, kerana tidak ada tahaqququl wujibi, tidak ada perkara yang mewajibkan wuduk, iaitu hadas. Kenapa dia nak niat hadas, angkat hadas lagi, sedangkan dia tidak berhadas, dia nak tajdidul wuduk sahaja. Tapi sebahagiannya kata sah juga. Yang kata sah tu Ibnu Hajar, yang kata tidak sah tu Syekh Romli. Itu dalam kitab Sabilah aku ada. Itu. Maka tafri'nya, idza alimta dzalikal mazkura fa aqulu laka, idza alimta, bila mengetahui ia oleh engkau, dzalikal mazkura, akan demikian tersebut itu, fa aqulu laka, maka berkata ia oleh aku kepada engkau, lau syakka, jika syak ia oleh seseorang, fatawadda, ay syakka huduthahu, takdim maf'ul, syak akan hadasnya, dia dah berwuduk dah sebelum tu, kemudian nak buat ibadat ni, semayang contohnya, aku syok lah, aku hadas ke tak? Aku hadas ke tak? Kalau ikut ni masalah, kalau dia syok hadas ke tak, kemudian dia nak ambil wuduk tu, boleh ke tak? Dia ambil wuduk tu untuk angkat hadas tu sah ke tak? Itu isu dia. Bukan isunya hadas ke tak, aku berhadas ke tak, hadas ke tak. Tu kembali kepada asal, iaitu apa? Iaitu berwuduk lah. Asalnya dia berwuduk, cuma dia bukan, hadas ke tak. Tu hadas ke tak, betul lah. Hadas ke tak, asalnya kembali kepada asal, iaitu berwuduk. Kerana dia berwuduk, sebab tu dia syak hadas ke tidak. Beza dengan kalau dia syak wuduk ke tak. Aku berwuduk ke tak, asalnya tak berwuduk lah. Kalau hadas ke tak, asalnya aku kalau batal ke tak wuduk tu bahasa dia lah. Kalau hadas mana batal ke tak wuduk mana asalnya ada wuduk. Kembali pada asal. Sekarang ni okeylah, kalau kita kembali pada asal ada wuduk. Tapi sekarang kita nak wuduk yang atas sangkaan kita sudah berhadas. Bila berhadas mewajibkan wuduk. Sekarang ni kita nak wuduk sah ke tidak? Maka kita pun wuduk juga sebagai ihtiyat. Dalam keadaan kita syak ragu-ragu. Aku ni dah ada wuduk, aku ni hadas ke tak? Kalau dia kata, lau syakka fatawadda'a, kemudian berwuduk ia seorang. Ihtiyatan, berwuduk tu maf'uli ajlih, kerana berhati-hati. Berhati-hati dengan makna takut-takut aku ni hadas betul. Thumma, kemudian lepas dia ambil wuduk, tayaqqanal hadatha, yakin ia seorang akan hadas. Hadas dah, sungguh dah hadas aku ni.
Alhamdulillah, tapi lepas wuduk dah. Sah dah wuduk tadi, lam yasihha wudu'uhu. Tidak sama sekali sah oleh wuduknya. Wuduk seorang. Kenapa? Litaraddudihi, kerana taraddudnya. Nyo seorang, litaraddudi an-niyata. Kerana berlaku taraddud pada niat. Yang ni apa? Niat tu, wuduk aku ni untuk akadah ke tidak? Tu berlaku taraddud pada niat. Itu dalam kitab Asnal Matalib pun ada sebut. Cuma dalam kitab-kitab Asnal Matalib dan sebagainya dia buat contoh lain. Hampir serupa. Dia ni ada wuduk dah, kemudian dia syok, hadah kedok, dia pun ambil wuduk sebagai ihtiyat, kuk-kuklah berhadah. Lepas daripada wuduk, dia pun yakin kata, masih ada wuduk lagi. Ni dah hadah, yakin ada hadah. Ni terbalik. Yakin, aku ada wuduk lagi. Sah dah wuduk tadi, tak sah juga. Kenapa? Litaraddudihi. Kerana taraddud dia. Taraddud tak boleh dalam niat. Niat tak boleh. Sebab dia dalam keadaan taraddud. Aku hadah kedok. Dan dia niat dalam keadaan taraddud. Dalam keadaan berhadah kedok. Kalau tak sah lah. Dia niat ni kena yakin. Dia ada dua masalah sini. Sini Syekh Nawawi sebut kalau yakin lepas tu dia hadah. Ni yakin lepas tu dia masih dalam keadaan ada wuduk. Juga tak sah wuduk yang kedua. Tapi boleh sembahyang sebab ada wuduk lah. Sebab maknanya wuduk tajdid tadi tak sah. Sebab dia berlaku taraddud pada hadas. Berbeza kalau dia yakin, dia suci, kemudian dia nak tajdid wuduk, boleh ke tak raf'ul hadath? Tu khilaf. Beza sikit ya, beza. Thumma taqana lam yasihha, jawab lah, lam yasihha wudu'uhu, maka tidak sah sama sekali wuduk seorang, litaraddudihi wa qad zalat daruratu bitayaqqun, maka setelah hilanglah darurah dengan yakin. Okey, andai kata tak mari yakin, sah ke dah wuduk tu? Sah. Kenapa? Darurah. Bila kita asnal sebut. Kenapa? Kerana darurah. Sekarang ni yakin. Bila yakin, hilang darurah tu. Maka bila hilang dengan sebab yakin, maka tak sah lah wuduk tu. Tapi kalau tak hilang. Kalau tak mari juga, tak yakin juga, aku wuduk kedok ni, aku hadah kedok ni. Maka sah juga wuduk yang kedua tu kerana darurah. Itulah kitab besar sebutlah. Kita ni tak sebut. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa dukhulul waqti, iaitu syarat yang keberapa? Syarat yang ke-10, yang terakhir. Wa dukhulul waqti, dan bermula masuk waktu itu, huwa dhamiru faslin, ialah waktu solati, ialah waktu sembahyang lah. Masuk waktu iaitu waktu sembahyang lah. Walau nafilatan, ay walau kana waktu solati nafilatan khabar kana mahzuf. Walaupun adalah waktu sembahyang itu sembahyang sunat sekalipun. Sembahyang hari raya. Mewajibkan wuduk kalau kita nak sembahyang hari raya sekali. Sembahyang tarawih. Mewajibkan wuduk kalau kita batal nak sembahyang sekali, sembahyang tarawih. Sembahyang sama ada sunat atau wajib berwuduk. Tidak ada wuduk yang sunat untuk sembahyang sunat, tak ada. Wuduk semuanya wajib, sama ada sembahyang wajib atau sembahyang sunat. Wa hadha ay hadha al-madhkur min asy-syurutil 'asharah ni. Wa hadha al-madhkur min asy-syurutil 'asharah. Dan bermula ini yang tersebut dari persyarat yang ke-10 syarat ni. Fi wudu'i daimi ay kainun fi ta'alluq, satu mahzuf khabar, ay kainun adalah ia, waqi'un berlaku ia, fi wudu'i daimil hadathi. Silap ke-10 silap. Yang dukhul waqti ni tak syarat untuk orang salim, syarat untuk daimul hadas saja. Masuk waktu baru dia boleh berwuduk. Adapun kita tak ada masalah. Kita nak sembahyang zuhur pukul 1, kita wuduk pukul 9, tak ada masalah. Lepas tu dia kata wa hadha syartul akhir. Jadi domain situlah, musyar ilaih situlah, wa hadha syartul akhir. Bermula syarat yang terakhir itu, kainun berlaku ia, waqi'un berlaku ia, fi wudu'i daimil hadathi, pada wuduk orang yang sentiasa berhadath. Kenapa? Lianna daimul hadath lid-darurati, ay kainan adalah ia, lid-darurati, kainun lid-darurati adalah ia kerana darurah dengan mana tak dapat dihindari, hadas tersebut tak dapat dihindari, maka dia sahib darurah lah, ataupun sahib daimil hadas. Habis. Maka
Wala darurata. Jadi dia wuduk tu kerana darurah, tak dapat dihindari. Sebab tu tak sah wuduk sebelum masuk waktu, kerana sebelum waktu tidak ada darurah. Maka kata Syekh Nawawi, wala darurata qabla dhalika, ay qabla dhalika dukhulil waqti, dan tidak ada sama sekali darurah qabla ay kainan. Darurata isim la linafil jinsi, qabla ta'alluq suatu mahzuf, khabar la linafil jinsi, taqdiruhu wala darurata masa mawjudun. Tidak ada darurah yang ada qabla dhalika ay dhalika dukhulil waqti, sebelum ada demikian itu demikian masuk waktu. Kaman bihi ay wa dhalika adamu daruratin qabla dhalika kainun kaman bihi salisul bauli. Itu takdir suatu mahzuf tak ada khabar. Ay wa dhalika adamu daruratin qabla dhalika kainun adalah ia kaman seperti orang, bihi dengan dia, dengan orang tersebut, salisu baulin, ada salisil baul. Ada apa? Salisil baul. Ada salisil baul. Salisu tu mubtada muakhar, bauli mudhaf ilaih, bihi ta'alluq satu mazuf, khabar muqaddam, jumlah tu silah man. Man pada bihi. Man syartiyah. Au madhiyan ataupun madhi. Ai salisu madhiyan atau baulin. Au wadiyin ataupun wadi, wa ka mustahadatin atau pada kaman, dan juga seperti orang yang istihadah. Semua tu orang yang punya sahibud darurah, orang yang tidak dapat mengelakkan diri daripada berhadas, dan dia panggil daimul hadath, orang yang sentiasa dalam keadaan hadath. Maka dia disyaratkan masuk waktu barulah boleh wudu. Kemudian wa yushtaratu ghuslu farjihi wa dzakarihi qabla at-taharati, dan disyaratkan basuh akan farah seorang tadi, man tadi, wa dzakarihi, dan zakarnya zakar man, qabla ta'alluq ghuslu, basuh qabla at-taharati, sebelum bersuci, yakni sebelum berwudu. Macam biasalah, sempal kena basuh dulu, lepas tu sempal, sumbat kapah, sempal, kalau boleh cawak. Kalau tak memada dengan sumbat dengan kapah tu, cawak, tutup lagi, kemudian baru berwudu, kemudian segera sembahyang, mualat lah semua tu. Wa makna inda taqarrub, titik. Dia tak sebutlah sempal tu, faham sendirilah kena sempal, maksudnya kena sumbat dulu. Pas sumbat tu kalau masih ada lagi benda tu keluar, cawak pula tu, kalau cawak tu orang perempuan lah. Kalau orang lelaki balut, balut dia punya zakat. Yes. Wa ma'na 'inda taqarrubi, dan bermula makna 'inda taqarrubi. 'Inda taqarrub tu kita hikayat lafaz. 'Inda taqarrubi ialah yakni 'inda fi'lil qurbati, tatkala melakukan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud dia. Ai ta'ati, kurbah bermakna ta'ah, dengan makna ta'at. Wal muradu minha, dan bermula murad perkara yang dikehendaki, minha minal qurbah, daripada qurbah itu, khabar al wudu, ialah wudu lah. Dalam syair dia kata tadi indal qurbati, inda taqarrubi, apa inda taqarrub, ai indal wudu'i, kalau nak wudu tu barulah dia berwudu, bagi zi hadathin qaddama, bagi orang yang punya hadas, yang senantiasa ia hadas tersebut. Tu. Wal muradu habis intaha kalamul muniri, habislah oleh kecakapan kalamu fa'il al muniri mudhaf ilaih, bi ziyadati idahin, dengan tambahan penjelasan daripada musannif, daripada syarih Syekh Nawawi Banten rahimahullahu taala. Habis. Kemudian masuk balik kata syarih kata musannif rahimahullahu subhanahu wa taala, dia kata apa? Dalam tajuk kecil dia kata mujibatul ghusli wa furudihi, wa furudul ghusli. Masuk pula bab mandi. Masuk pula bab mandi, dah habis bab wudu, masuk bab mandi. Wa in kana alaihi janabatun, kata musannif, dan jikalau adalah atas man, atas seorang itu, janabatun isim kana muakhar, alaihi ta'alluq satu mahzuf, khabar muqaddam, taqdiruhu kainan. Janamah tu min mujama'atin, daripada bersetubuh, au khuruji maniyin, ataupun keluar mani. Keluar mani itu khuruj binaumin, ay bi sababi naumin, ba sababiyah. Au ghairi naumin, ataupun selain tidur. Maka jawab in lazimahu, niscaya wajib atasnya, wajib akan dia, akan man tadi, oleh fa'il ghuslu mudhaf ilaih, jami'i mudhaf ilaih, badanihi, basuh sekalian badan. Ghuslu jami'i badanihi bermakna al-ghuslu, iaitu mandi lah. Tu.
Ma'aniyati raf'il hal janabati, serta niat mengangkat janabah. Habis. Maka kata syarih, wa in kana alaihi, dan jikalau adalah atasnya, atas man seorang, ail adami al hayy. Tu dia takdir. Yang ni atas anak Adam yang hidup, sifat bagi al adami. Ada apa? Janabatun, ada janabah min mujama'atin, daripada bersetubuh. Setubuh tadi mujama'atin sifat bagi mujama'atin hasalah. Atas kaedah al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun. Jumlah selepas nakirah tu sifat. Hasala lahu, yang hasil baginya, bagi adami hayy tadi, maniyun fa'il, bagi hasalah oleh mani. Aula ay aula yahsulu maniyun, ataupun tidak hasil oleh mani lahu, bagi anak dan yang hidup tu. Jadi jima' ni mewajibkan mani meskipun tidak keluar mani. Macam mana? Macam mana? Mujama'atin tu bitaghibi, mujama'atin ta'alluq ba bitaghibil kumrati. Ni vokab barulah, kumrati bermakna al-hasyafati. Dengan menenggelamkan akan hasyafah, min wadihin, daripada yang wadih, yakni orang yang bukan khuntha lah, bukan khuntha muskil, orang yang wadih, laki-laki, perempuan-perempuan, ataupun khuntha yang wadih. Memasukkan maf'ul bih bagi taghyib, farjan, menenggelamkan hasyafah tadi ke dalam farah. Farah tu pula sifat wadihan, yang wadih juga. Yang wadih juga. Qubulan au duburan. Qubulan au duburan. Tu. Farah ni umum lah. Sawa'un kana al-farju qubulan aw duburan. Khabar kana mahzuf. Sawa'un kana farjan, sama ada adalah al-farju, farah yang wadih, al-farjul wadihu, sawa'un kana al-farjul wadihu, sama ada farah yang wadih itu qubulan, qubulkah, aw duburan, ataupun dubur, wajiban di belakang. Walau li samakatin, ay walau kanat al-mujama'atu li samakatin, ay kainan li samakatin. Ni royah ni ada pada kitab Fathul Mu'in, ada pada kitab Al-Bahrul Wafi tak Jawi. Pengarang kitab Matlaq Madrain. Ada satu kitab Al-Bahrul Wafi, lebih tebal berasabilah. Walaupun jima' tu berlaku pada ikan sekalipun. Nak kata gitu. Ada pada ikan sekalipun, wajib mandi. Tonyoh kawan tu, wajib mandi. Ini ikan yang ada farah lah. Wallahu a'lam bihaqiqatihi. Ada ikan yang ada farah, mungkin ada lah. Wa mayyitin, dan mayat. Mati dah. Imo. Mandi wajib tak? Mandi wajib. Macam contoh cerita ulama lah. Ibnul Mayyit tu. Ibnul Mayyit. Suami mati. Suami mati dalam keadaan tegang ke? Tegang zakar. Dalam keadaan tegang zakar. Ikan pari. Ikan pari ada farah. Ada lah. Tegang farah, tegang zakat ibnu suami dia ni. Tu ulama pun orang yang uruskan jenazah mikir macam mana nak bagi turun ni. Hak kita dah balut-balut nyacok gitu. Lepas tu dia pun tanya ulama macam-macam pandangan lah. Ada yang kata suruh potong, ada yang kata potong sakit ada yang kata tanang gila. Tak ada air pula, ada cacang itu. Ada pandangan kata, suruh panggil isteri dia mari jimo. Nak bagi kedor semula. Jimo sampailah kedor semula. Hasil daripada jimo tersebut, anak dia. Itulah nama Ibnul Mayyit, anak orang mati. Dan Ibnul Mayyit ni jadi seorang ulama. Cuma saya lupa nama dia. Tak silapnya Ahmad Amirah tu lah. Hasyiah Amirah tu, Wallahu'alam. Tak ingat dah. Tak ingat dah siapa dia nama dia. Dia mazhab Syafi'i lah, ulama mazhab Syafi'i. Tak silapnya Hasyiah Amirah tu lah. Syekh Amirah yang buat Hasyiah Amirah ala Kanzir Raghibin. Wallahu'alam, tu kena cek balik. Nama betul. Ingat-ingat itu ya. Cuma ada lah cerita tu. Kemudian wa in kana nasiyan, ay wa in kana syakhsu nasiyan, jikalau adalah ia tu atau kita buat gini, wa in kana ay wa in kana taghyibul kumrah farjan.
Jikalau adalah ia menenggelamkan hasyafah pada farah tu nasian, dalam keadaan lupa sekalipun. Terlupa. Oh, lupa pergi mu. Wajib mandi. Au mukrahan, ataupun dipaksa pun wajib mandi. Au kana ala zakari khirqatun, ataupun adalah atas zakar itu khirqatun, ala ta'ala suatu mazhub khabar kana ai kainan. Khirqatun isim kana muakhar. Ada kain kathifatun, sifat yang tebal. Itu apa? Dia pakai balut lah. Zakar dia balut. Tebal balut kain. Cocok. Imo dalam tubuh. Wajib mandi. Walaupun tak hasil mani. Bahkan walau kana fi qasabatin, walaupun meskipun adalah ia zalikal ia zakar tu fi ai kainan, adalah ia fi qasabatin, pada buluh sekalipun. Dia balut dengan buluh. Cocok masuk. Boleh tak? Wajib mandi. Pelik weh. Biasanya qasabatin ni pada isu orang yang daimul hadas, orang lelaki yang daimul hadas, kencing tak lawas, letak dekat apa nama buluh tu, lepas tu dia pergi sembahyang, sah ke tak? Tak sah lah, ada bahasan lelaki tak fiqh. Tapi khosabah tu untuk bahasan tu, tiba-tiba dia buat mari sini, jolok kan buluh-buluh kali. Wajib mandi tak? Wajib mandi. Tu gila tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tadi kata wa in kana alaihi janabatun min mujamatin au khuruji maniyin, atau keluar oleh air mani, idhafat masdar pada fa'il, keluar oleh air mani, ila zahiril kumrati. Khuruj ta'aluk ila zahiril kumrati, kepada zahir hasyafah, yang keluar zahir. Maka tu dia panggil khuruj maniyan, wajib lah. Habis ila zahiril kumrati, pada zahir kumrah. Kumrah. Kalau bahasa apa nama, kalau kita lain al hasyafati, kumrah. Beza dia punya bahasa tu. Kalau keluar tak keluar lagi, on the way keluar, tahan sini, dia tak panggil, tak wajib mandi lagi, tapi balik dah. Tapi balik dah. Ada masalah kita fiqh. Semayang tengah semayang. Tu dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja'. Tengah semayang keluar sampai setakat ni tak keluar lah, dia tahan. Dia tahan. Waktu dia semayang tu dalam keadaan budak. Waktu dia sembahyang tu dalam keadaan budak-budak lah. Tiba-tiba waktu rakaat kedua, rakaat ketiga, keluar air mani sampai terpekat takat ni. Ini tak zuhir lah, maka tak wajib mandi, tapi sudah balik, wajib dia selesaikan sembahyang. Wajib dia selesaikan sembahyang dia. Wajib dia selesaikan sembahyang dia. Begitu juga budak-budak kalau dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan, budak-budak sebelum subuh tu dia puasa lah, maksudnya niat puasa, dia nak puasa esok. Tapi dia tak puasa, dia tak wajib puasa, dia nak puasa. Dia puasa lah, puasa. Tengah hari tu junub, balik wajib dia teruskan puasa, tak boleh berhenti. Beza dengan kalau budak-budak yang dia tak puasa. Kemudian tengah hari tu balik. Hak tu sunat imsak aja. Sunat imsak aja. Sebab dia asalnya tak puasa. Ni asal puasa dah budak-budak. Tiba-tiba tengah hari junub, wajib tamamkan puasa dia. Wallahu alam lah. Biasanya hasyafah lah kumrah ni. Saya panggil hujung kumrah ni. Kumrah ni asalnya hujung zakat. Hujung zakat tu hasyafah lah. Kumrah ni istilah bagi hujung zakat. Hasyafah tu seketul tu, kepala helmet tu. Ini kumrah ni hujung zakat. Hujung zakat tu hasyafah lah. Dia pelbagai bahasa. Macam qu'ud dengan qu'ada lah. Jalasa dengan qu'ada, duduk belakang. Semua jalasa lain duduk dia, qu'ada lain duduk dia. Tu sikit perut lah ni. Ila zahiril kumrati, mana tadi? Wa ila ma yadhharu 'inda julusi thayyibi. Bukan. Wa farjil bikri, dan farah orang anak dara. Zahir keluar, mengacut keluar daripada farah. Tu bagi orang apa? Orang anak dara lah. Sebab dia tidak terbuka lagi bagian farah dia.
Maka syarat untuk dia kata keluar air mani tu kena mancut juga, mancut keluar. Mancut keluar. Cuma khilaf ulama lah. Orang perempuan ni dia mancut air mani tu dalam ke luar. Kalau tengah jima, dia ni mancut air mani dia sampai keluar ke atau kat dalam saja. Tu beza-beza ahwal perempuan. Ada setengah perempuan yang mancut sampai keluar. Tu kuat sangat tu. Mancut sampai keluar. Ada mancut ke dalam saja. Mancut dalam saja. Mancut dah mana pergi ke dalam ni. Ketika jima. Ada sampai tahap kalau dia jenis mancut keluar tu kena sampai tahap suami kena cabut dulu. Supaya dia mancut keluar habis. Dia macam tembok zakar. Dia tak boleh kena bawa keluar juga. Baru menembok. Tu. Tu perempuan lah beza-beza. Ada hak dalam saja. Tapi yang banyak ni mazi lah. Air mazi banyak. Air mani banyak, air mazi banyak. Banyak belakang. Jeng kita. Dan orang perempuan tidak ada hak lah. Tidak ada hak batasan air mani tak ada. Kita ada hak sekali je habis. Kita sekali je habis dah. Kita sekali je habis. Orang perempuan tak boleh habis. Orang perempuan sekali tu kita kena hak sekali tu payah. Hak kali pertama payah. Payah. Keluar yang pertama, kedua, ketiga, keempat senang. Tu dia punya kaedah dia. Lepas tu ada muqaddimah ni panggil. Muqaddimah tu kena target keluar dah. Supaya nanti masuk tu senang, mudah nak keluar lepas pada tu. Ini kalau tak keluar lagi, masuk dah kita punya beh. Mati awal. Cari penyakit dia panggil. Kita ni tak tahan lama je. Orang lelaki tak tahan lama. Normal lah. Kalau pakai ubat lain lah, tak tahan lama. 5 minit 10 minit habis dah. Selesai dah. Sebab kita gairah, sebab kegairahan orang lelaki tu tengok dah gairah dah. Orang perempuan tak tengok belum lagi dia sentuh buaya. Kita tengok pun dah jeng dah, sentuh lagi jeng. Jadi cepat. Dari satu cepatnya orang lelaki. Sebab apa? Sebab dia bawah telur. Sebab dia bawah telur. Bila bawah telur, saluran ke zakar tu pendek lah, jadi cepat. Ada pun orang perempuan di dada dia tu. Sebab tu kena main situ banyak. Kena main situ banyak untuk dia selalu keluar ke farah. Lama tu daripada dada ke farah, lama, panjang masa. Jadi kena hak pertama tu kena keluar dah. Hak pertama keluar, hak 2, 3 mudah. Tu Jadi orang nak darah bila dia keluar air mani, nak zahir, nak tahu macam mana, dia keluar pacu. Kalau tak keluar masih ada dalam, hak tu bukan dia. Tu bukan dia lah. Hak tu tak wajib mandi lagi lah. Macam mana nak beza mani dengan mani mazi? Mazi ni cairan macam biasa. Dan mazi ni banyak. Okay, nanti kalau cerita lagi bini pula kat rumah ni. Apa nama tu? Nanti kalau nikah pada bersetubuh tu, apabila zakat masuk dalam farah tu, dia akan basah. Basah tu mazi. Mazi dia cukup banyak. Kitab Tuhfah sebut mazi orang perempuan cukup banyak, lebih banyak daripada orang lelaki. Mani dia ni kekuningan. Kalau ikut warna lah, kekuningan. Tapi kita nak tengok macam mana kan, dia ada dalam kekuningan. Cuma ada alamat kepada nak tahu perempuan ni keluar kedua air mani. Melalui getaran tubuh lah. Melalui getaran tubuh. Melalui getaran tubuh. Apabila bersetubuh tu, getaran tubuh orang perempuan rasa sedap lah waktu tu. Waktu tu keluar tu. Tak duk tanya dia, duk tanya, keluar ke dak? Tak dak itu tak boleh cakap. Makro cakap. Cakap. Ni mana neri tu kena belajar tu. Nafkah batin tu. Kena belajar tu. Macam mana nak mengeluarkan air mani perempuan tu. Dah lah kita yang lemah dah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Tu orang anak darah. Wa ila ma yadhharu 'inda juluthith
wa ila ma yadhharu 'inda julusi wa ila ma ila tak ila atah pada ila zahiri wa ila ma yadhharu 'inda julusi thaybi. Beza orang janda. Orang janda makna orang yang pernah setubuh lah, walaupun sekali. Tu dia dah janda tu maksudnya. Kepada barang, kepada anggota yang zahir ia ma 'inda julusi thaybi, tatkala duduk orang yang janda. Kalau orang janda pula, cukup dia keluar pada takat hak zuhir bibi farah dah. Sebab dia dah terbuka dah. Ada pun nak darah tak terbuka, tutup lagi. Masih tu darah lagi tak terbuka lagi. Okay, tak terbuka lagi. Maka dia kena, syarat dia kena keluar lah, baru wajib. Okay. Ada pun janda tak payah. Adapun janda tak payah. Ataupun orang yang pernah kena jimat tak payah. Dia cukup dia tahu, dia tengok ada zuhir cecair mani kat situ, cukup dah, mandi wajib lah, kena wajib mandi. Julus ta'alluq ala qadamaiha, ay ala qadamai as-sayyib, atas dua telapak kaki janda tu lah, dia duduk tu, duduk tinggung tu, hak zuhir tu cukup keluar mani kat situ je. Hak mana zuhir parah-parah tu, arah ni dia ada rahsia dia. Kan cerita kita sikit je. Arah ni kena menerokai. Dia ada menerokai untuk menyebabkan dia kalau orang lelaki pandai terokor ni, orang lelaki pandai terokor situ tu, insya-Allah taala tidak cerai. Insya-Allah taala tidak akan berlaku cerai dan kasih sayang tambah kalau dia pandai terokor. Pandai terokor kat situlah waktu jimat tu. Sebab apa? Sebab perempuan rasa sayang nak lepas lepas habis dah. Aku tak jumpa ada orang macam ni. Pandai kawan ni. Contohlah. Kalau nak darah tu dia guna alat, kira sama dah kau dengan orang nikah. Guna alat. Alat tu. Alat tu sama kalau dia dah pecah darah. Pecah darah. Pecah darah tu, dia zuhir keluar tu. Dia dah masuk suatu. Upah jangan buat lah. Hak tu memecahkan darah tu. Nak tahu pecah darah gedak, tu kena keluar darah lah. Keluar darah. Cocok situ keluar darah, akan keluar darah sikit. Tu selaput darah pecah tu. Tu habis. Jadi darah di sini mana pernah masuk sesuatu lah, pernah masuk zakat ke dalam farah dia, ataupun sesuatu yang umpama zakat sehingga pecah selaput dia dan terbuka farah dia, maka situ pun sama juga. Ai mani syakhsi. Apa tiba-tiba mani syakhsi? Tu tafsir bagi mani. Ai mani syakhsi, yakni mani seseorang, nafsihi taukid, diri syakhsun tadi. Awalan maratin, pada kali pertama. Yang ni kali pertama mencut tu, tu wajib mandi. Adapun kalau dia mencut, dia ambil, masukkan balik dalam tu, hak tu dia keluar semula, hak meleleh semula tu, hak tu tak wajib mandi. Hak tu tak wajib mandi, hanya batal wuduk sajalah. Sebab tu kali kedua, bukan kali pertama. Kali pertama mencut. Kalau dia himpun balik, dia masukkan balik, keluar semula meleleh, hak tu batal wuduk ya. Beza kalau mencut tapi tak habis, kita mandi-mandi, lepas tu baru keluar sikit. Tu wajib balik. Lain tu. Allah, payah betul ekor ni. Ekor payah, banyak masalah. Tapi seronok lah. Habis. Mana tadi? Hilang lah. Kemudian au maniyur rajuli, ataupun mani orang lelaki, minim ra'atin, daripada orang perempuan, sifat wuti'at, yang diwatikan akan dia, akan perempuan tu, fi kubuliha, pada kubulnya perempuan tadi. Keluar mani orang lelaki. Mana dia? Jadi ni kena belajar lah. Tambah ada kahwin ni, lagi kena belajar. Jadi air mani lelaki, keluar air mani lelaki daripada farah perempuan yang diwatikan, keluar di kubul dia tu, di farah tu, air mani lelaki. Wajib juga, wajib. Jadi benda ni kena tahulah, benda wajib fardu ain. Benda wajib fardu ain.
Jadi kena wajib mandi juga. Wajib mandi jikalau keluar mani lelaki daripada kubul perempuan yang diwati. Sari dia ada tulis syarat, iaitu syaratnya dia rasa sedap lah. Rasa syarat dia perempuan tu sudah berasa kelazatannya. Kalau tak berasa kelazatan, maka tu tak wajib mandi, hanya batal wuduk sahaja. Sebab tak rasa sedap. Tak rasa sedap sebab apa? Sebab dia tak jimuk kawannya. Dia tak rasa sedap. Sedap dia jimuk ni dua-dua sedap. Panggil mujama'ah. Jama'ah yujami'u mujama'ah. Panggil bermakna muqabalah, saling. Tu mujama'ah ni, sampainya sarah ni, sampai kita terfikir mujama'ah ni jama'ah yujami'u mujama'ah. Makna muqabalah, saling. Makna saling ni apa? Laki masuk ke dia. Lah sama ada laki masuk ke dia. Masuk. Ataupun perempuan masuk ke dia. Masuk. Saling tu. Dua. Tu. Zakar masuk dia, masuk. Ataupun kawan ni rehat, parah masuk. Tu dipanggil mujama'ah. Gitu itu rahsia sorah. Tu dah tadi. Jadi dia keluar mandi laki-laki. Dia perlu daripada farah dia. Tu yang dia berasa kelazatan, au istidkhalat atau memasukkan, menuntut masuk ia perempuan dia akan mani laki, ataupun dia masukkan mani laki tersebut, bukan jimuk, masukkan, tapi waqad madat, dan sungguh telah lalu oleh syahwatnya perempuan tu bidzalikal jima'i awil istidkhali dengan demikian jimuk atau masuk tu dalam keadaan bersyahwat lah. Kalau tak bersyahwat, makna tidak wajib mandi, hanya batal wuduk saja kalau keluar air mani tersebut. Sebab apa? Sebab dia tak ada air mani, dia tak berasa kelazatan. Tak berasa sedap, tak ada. Nanti semua rasa sendirilah ni. Nanti nak cerita lain, nantilah kita nafkah batin tu. Akhir tahun kita baca. Akhir tahun apa lah, akhir tahun aku tak ada akhir tahun. Aku sentiasa ada sampai tak habis PhD, tak balik lah. Tak habis PhD, tak balik lah. Lepas tu lagi tak habis, lagi tak balik. Hampa lah balik. Hampa ulama dah. Binaumin ta'aluk khuruj pada bah. Binaumin ay bisa babi naumin, dengan sebab tidur. Mimpi dia keluar mani dengan sebab tidur. Sebab apa? Sebab penuh lah kantung tu penuh, dia akan keluar. Sama ada mimpi ataupun tidak. Sama ada mimpi ataupun tidak. Dan mimpi tu biasanya hak kita kenal lah. Hak kita kenal boleh, hak tak kenal boleh. Orang yang kita tubuh tu, yang sampai keluar mani, boleh kita jadi orang yang kenal, boleh jadi orang yang tak kenal. Kalau kita mimpi orang yang kenal, orang yang kita kenal, Allah, tak ingat dah Ibn Atta'illah sebut apa. Al-Asyab Jermi, dia mimpi ada 3. Mimpi dalam keadaan kita tak nampak wajah dia, mimpi dalam keadaan kita tahu siapa dia, mimpi dalam keadaan mimpi jimuk isteri sendiri. 3. Allah. Yang apa nama? Yang isteri sendiri tak apalah. Yang isteri sendiri tak apalah. Isteri sendiri kalau mimpi isteri sendiri tu sampai keluar mani tu, dia panggil apa? Allah, tak ingat dah weh. Ada dia punya taksim tu. Tak ingat apa sebab dia. Kalau hak yang kalau nampak muka ni ada berkait dengan benda haram dah, apa benda tu, tak ingat dah. Ada berkait dengan benda haram dalam kehidupan dah, tak ingat dah, benda kena tengok balik Hasyah Berjermi. Kalau tak nampak muka ni, kalau tak nampak muka ni, sama ada nikah apa? Kalau tak nampak muka ni, sama ada kita menikah ke, mimpi nikah dengan dia ke, mimpi jimat ke, biasanya dalam kitab Fathul Bari, Syekh Ibn Hajar kata berkemungkinan jodoh dia. Ada kata gitu. Mana dia? Dalam kitab Fathul Bari, kalau dia tak nampak siapa yang nikah tu, tak nampak siapa dia jimat tu, itu berkemungkinan jodoh dia. Kalau dah nampak tu, tu bukan jodoh dia. Tu ya. Tapi adalah benda tu, benda haram. Kait dengan benda haram pun benda, tak ingat dah. Ada dalam Qurratul Uyun dulu ada sebut. Kita ada sebut dulu. Tak ingat dah pun kita. Nak ingat benda tu apa. Cuma tu hikmah lah. Itu ya. Kemudian kata Musannih rahimahullahu ta'ala, au ghairi naumin,
Oh, jadi lambat tu Au ghairi naumin, ataupun bukan naum. Boleh jadi ketika berdiri ke, duduk ke, pom bancu. Maka wajib mandi. Tengah-tengah berdiri ke, tengah-tengah sembahyang. Oh, hebat kan tengah-tengah sembahyang keluar. Lazimahu ghuslu. Kalau dia salisil mani setiap waktu sembahyang wajib dimandi. Oh, lagi teruk. Wala iyadzubillah. Lazimahu ghuslu, jawab bagi mana ni? Jawab bagi mana? Wa in kana. Jawab bagi in. Lazimahu, wajib atasnya, wajib akan dia akan seorang ghuslu jami'i badanihi, basuh sekalian badannya. Basuh sekalian badan dengan mana? Ghuslu lah, mandi. Min sya'rihi, daripada bulunya seorang, walau lihyatin ay walau kana sya'ruhu lihyatan, walaupun adalah bulu iaitu janggut, kasifatan, lebat. Walaupun lebat kena ratakan juga. Ma'adan nabiti, barang yang selain daripada tempat tumbuh. Ma'adan nabiti, barang yang selain daripada an-nabiti, yang tumbuh, ia ma fi nahwi ainin, pada umpama ain, pada umpama mata. Kalau tumbuh kat mata bulu, tak wajib mandi wajib, ratakan dia, tak wajib. Wa anfin, dan bulu hidung. Wa in tala, tu ghayah, meskipun panjang ia sya'ru nahwi ainin wa anfin, walaupun bulu mata dia ada, bulu dalam mata, bukan bulu mata ni, bulu dalam mata. Dia tumbuh bulu dalam mata, panjang sampai selangor, tak wajib basuh kalau ketika junub. Bulu hidung panjang sampai ke selangor, tak wajib basuh, tak wajib ratakan ketika mandi wajib. Wa basyaratin, dan kulit, hatta al-awfari, sehinggalah kuku, wa ma tahtaha ay wa ma thabata tahta al-awfari, dan barang yang sabit ia barang di bawahnya, di bawah kuku. Wa ma zahara min samakhin, dan apa yang zahir ia barang min samakhin, bayan bagi ma, min samakhin. Samakhin itulah lubang telinga ni, somakh kita korek ni, ni somakh. Wa farji imra'atin, para perempuan, inda julusiha, tatkala duduknya perempuan, ala qadamaiha, qadamai imra'atin, atas dua kaki nyonya perempuan, wa syuquqin, dan telapak kaki dia, rekah kaki, rekah lah, tak semesti kaki, rekahan biasanya kat kaki lah, yang macam lekuk-lekuk tu, kena ratakan. Itu kot dengan farah, bila dia kena duduk. Jadi perempuan nak mandi wajib kena duduk lah, supaya rata air situ. Kalau dia mandi berdiri tak rata, tak kena. Wa ma tahta qulfatin, dan barang wa ma thabata tahta qulfatin, dan barang yang sabit ia barang di bawah qulfah. Qulfah ni kulub lah, orang yang tak sunat tu. Wajib juga kalau dia tak sunat lagi, dia kena wajib lalu kat air di situ. Wa mimma basyarahu al-qat'u min nahwi anfin juri'a, wa mimma, dan sebahagian daripada barang yang basyarahu al-qat'u, yang terkena akan dia akan barang, yang mengena akan dia akan barang ni anggota, oleh al-qat'u, oleh terpotong, oleh potong. Ini anggota yang terpotong, min nahwi anfin, daripada umpama hidung, sifat judi'a, yang terpotong ia hidung. Jadi hidung yang terpotong jadi zahir lah, jadi wajibkan basuh, ratakan di situ. Wasairi ma'atifil badani, dan sekalian lekupkan badan. Inilah ni celah-celah ni lah, lekupkan ni lekupkan ni kaki, telinga, tepi ni, tu lekupkan lah. Lekupkan badan. Wa mahalli iltiwa'il badan li hulul hadathi, dan tempat iltiwa'ihi, yang payah-payah daripada badan, tempat-tempat yang payah nak sampai, iltiwa. Li hulul hadathi, untuk menghilangkan hadas. Hulul ni asalnya lepas, lepas halal, jadi hilangkan hadas. Bikulil badani, pada setiap badan, ma'a adamin masyaqqati, tanpa ada kesusahan, linudratil ghusli. Padahal ma'a adamil masyaqqati, dengan mana padahal tidak ada kesulitan, yakni padahal tidak ada kesusahan untuk sampaikan air pada lekukan tempat-tempat badan yang sulit tadi. Tidak ada masyaqqah. Kenapa wajib juga basuh lekukan tempat-tempat yang sulit tu? Linudratil ghusli. Kenapa wajib juga? Kerana mandi itu jarang. Jarang mandi ni jarang, wuduk ni selalu. Sebab tu wuduk ni dia kena zahir janggut ya, batin tak payah, selat ya. Tapi kalau mandi dia kena juga, sebab mandi ni jarang. Wuduk ni selalu. Bila selalu, benda selalu ni, kalau selalu kena, kalau wajib juga hak batin memayahkan lah.
Susah juga. Hei, tambah syok pula. Oi, aku sampai ke dok bulu ni. Sudah. Habis. Itu bab mandi. Mana lagi tu ni? Linudratil ghusli. Kerana jarangnya mandi. Mandi itu berlaku dengan jarang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala ma'aniyati raf'il hadathi ma'aniyati raf'il janabati serta mengangkatkan janabah. Mandi itu dengan angkat janabah lah, dengan niat raf'ul janabati. Mengangkatkan janabah dia panggil. Mengangkatkan janabah. Kejap, apa pelik ni? Okey, sini. Okay, sikit lagi. Ma'aniyati raf'il hadathi serta mengangkat akan serta meniat akan mengangkat janabah. Titik. Tu namatan. Kemudian syarah kata wa yadkhulu fiha ay fil janabati fa'il nahwu mudhaf ilaih haidin. Masuk padanya pada janabah tu juga umpama haid. Yang ni masuk juga umpama haid, nipah dan sebagainya. Alaiha ala janabati. Dengan mana apa? Dengan mana kalau dia haid, dia niat janabah, angkat janabah, boleh tak? Sah. Begitu juga sebaliknya. Ka'aksihi ay wa dzalika dukhulu nahwi haidin 'alaiha fiha sabitun ka'aksihi. Ka'aksil madhkuri, seperti sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang haid nak niat janabah, boleh tak? Boleh. Orang nipah nak niat janabah, boleh tak? Boleh. Begitu juga sebaliknya. Afadahu Ibnu Hajarin telah memberi faedah ia akan hadzal madhkura, demikian tersebut ini Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar. Jadi boleh lakau lah, tak ada masalah. Asal benda wajib lakau. Dia niat mandi haid ke, mandi nipah ke. Mandi nipah wajib tak? Wajib. Mandi haid wajib tak? Wajib. Maka tak ada masalah. Ikutlah ni, apa pun asal niat mandi wajib. Itu. Jangan niat mandi sunat sudah. Wa yajibul ghuslu aidan, dan wajib oleh mandi juga alal mar'ati atas perempuan li haidin kerana nifas kerana haid, wa nifasin dan nifas, wa wiladatin dan kerana beranak, yakni bila tak ada nifas lepas. Bila ada nifas tak boleh mandi lagi, wajib berhenti dulu. Kena tunggu sampai nifas habis baru sekali mandi. Walau li alaqatin, wiladah tu walau kanat wiladatuhu kainan li alaqatin ay kainatan lah. Jikalau adalah wiladah beranak itu pada alaqah sekalipun, satu segumpal daging, segumpal darah, wa mudghatin dan segumpal daging, wajib juga mandi. Indan qita'i dzalika, bila wajib mandi itu, ni bagus ni. Yajibu ta'alu indan qita'i dzalika ay dzalikal haidhi wan nifasi wal wiladati. Tatkala terputus demikian haid, nifas, wiladah. Tu bagus. Mana kalau ada wiladah, kalau ada nifas tak boleh lagi. Anak dah ada nifas tak boleh. Kena tunggu dulu. Ataf wa iradati nahwi salatin, dan berkehendak akan umpama sembahyang. Kenapa kata umpama? Boleh jadi baca Quran, pegang Quran, wajib ada wudu. Fal wajibu, maka bermula yang wajib, ay fal wajibu lil ghusli, maka bermula wajib pada mandi itu khabar murakkabun, tersusun ia minhuma, daripada keduanya, ay min qita'i dzalika wa iradati nahwi salatin. Dua tu murakkab lah. Sebab apa wajib mandi? Sebab terputus, sebab nak semayang. Adapun kalau kita sebab terputus saja tapi tak mau semayang lagi, tak wajib lagi. Tu okey. Dia kena dua-dua. Terputus dah tapi tak wajib sembahyang lagi, zuhur lambat lagi, itu terputus pukul 9, tak wajib mandi lagi. Bukan mana putus pukul 9 mandi, wajib mandi tak. Cantik kita ni. Maka jawab dia fala yajibu. Jawab dia fala yajibu, maka tidak wajib ia al-ghuslu fa'il fawra, segera. Tu kata sebab dia nak dua ni. Sebab apa wajib mandi? Sebab dia terputus haid nifas, wiladah, dan juga nak sembahyang. Mana kalau dia tak nak sembahyang, tak payah mandi lagi. Sebab tu dia kata fala yajibul ghuslu laha ay lil mar'ah fawra, dengan segera, ay hal kauni fawriyan, hal kauniha fawriyan, hal keadaan, hal bagilah hal keadaan perempuan itu, ataupun hal keadaan mandi boleh juga.
Ghuslu hal kaunihi, hal keadaannya, keadaan mandi itu faurian, bangsa cepat, bangsa segera. Tak payah. Walau hasalat bizina, royah yang kedua, walau hasalat, jikalau hasil iyo. Tu hasil iyo janabah tu. Ya janabah tu bizina. Hasalat ta'alluq bah bizina ay bisabab bizina, dengan sebab zina. Tak wajib juga faura. Tak wajib juga segera. Sebab apa? Sebab dia okeylah. Janabah kan? Janabah ni. Sebab apa? Sebab dia berjunub. Satu, okeylah, dia tidak ada inqitak apa-apa, tapi dia tak mau semayang lagi. Dia tak ada masa nak semayang lagi. Dia tak sampai masa nak semayang lagi. Maka tak ada masalah. Dah dosa tu dosa zina saja. Dia tak berkait sampai masa, sampai kena tahap mandi belaka tau. Sampai kena tahap mandi dan sebagainya tau. Mandi tak mandi ni nak semayang, baru mandi. Walaupun zina sekalipun. Hasil janabah tu dengan zina sekalipun. Kita buat royah yang kedua, walaupun kena rogo sekalipun. Walaupun kena rogo sekalipun, tak wajib faura. Itu ya. وينقض الوضوء والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sambung pula pada petang ini insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.